Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Abdul Razak bin Khalid. Kali ini saya ingin berbicara berkaitan dengan tata tertib dan kaunseling. Apa beza tata tertib? Apa beza kaunseling? Ini kebanyakan klien-klien yang menghadiri ataupun dipanggil untuk kaunseling beranggapan mereka akan dikenakan tata tertib. Mereka telah dikenakan tata tertib. Ini sebenarnya silap, salah. Kerana tata tertib dan kaunseling adalah dua perkara yang berbeza. Tata tertib adalah berkaitan dengan pelanggaran peraturan, di mana seorang pegawai awam, kita ada peraturan yang perlu kita patuhi, seperti dari segi kehadiran, dari segi pakaian, dari segi kecekapan kerja. Jadi sehubungan itu, bagi mereka yang telah melanggar peraturan-peraturan tersebut, maka dia dikenakan tindakan tata tertib. Ini berbeza dengan sisi kaunseling. Sisi kaunseling ini sebenarnya lebih untuk membantu. Jadi sebenarnya bagi mereka yang mendapat sesi kaunseling, sebenarnya antara mereka yang bertuah. Kerana untuk mendapatkan perkhidmatan kaunseling, kalau kita dapatkan daripada luar, dia memerlukan kos yang tinggi. Tapi apabila kaunseling kerajaan yang panggil, sebenarnya kita amat beruntung. Jadi sehubungan dengan itu, jangan takut apabila dia dipanggil kaunseling. Kerana apa? Kaunseling ini sebenarnya adalah untuk membantu membangunkan kerjaya kita. Membantu membangunkan kerjaya kita. Di mana apabila kemungkinan kita, waktu kita bekerja, tiba-tiba kalau dulu prestasi kita cemerlang. Tetapi kadang-kadang kita tidak perasan. Prestasi kita semakin hari semakin menurun. Tetapi ketua jabatan memberi peluang kepada pegawai-pegawai untuk mendapat perkhidmatan kaunseling supaya mereka dapat celik akal kenapa mereka menghadapi masalah dari segi kecekapan, dari segi prestasi. Jadi kalau bagi mereka yang dapat pergi perkhidmatan kaunseling ini, pergilah dan berjumpakan dengan kaunselor yang terlatih. Di situ tuan-tuan sebenarnya beruntung kerana diberi peluang untuk menyuarakan apa permasalahan yang ada dalam diri tuan-tuan. Boleh bercerita, boleh memberi pandangan, dan juga kaunselor akan memberi ruang untuk kepada tuan-tuan memperbaiki pembangunan diri, memperbaiki kerjaya, dan sekali lagi akan dapat meningkatkan prestasi tuan-tuan dan puan-puan. Justru itu, jangan takut pergi kaunseling. Sebenarnya orang yang pergi kaunseling itu amat bertuah. Amat bertuah kerana dapat meluahkan perasaan-perasaan yang ada di dalam hati. Kerana apa? Kadang-kadang kita di pejabat, kita nak meluahkan perasaan, kita nak memperbaiki diri kita, kita nak bercerita dengan rakan-rakan, kita nak bercerita dengan penyelia kita, mungkin kita malu. Ataupun mungkin kita tidak dapat memperkatakan apa isu yang hendak kita terangkan. Tetapi apabila kita berjumpa dengan kaunseling, kita akan berjumpa dengan orang yang pakar dalam bidang kaunselor. Justru itu mereka tahu apa yang hendak diberikan perhatian bagi membangunkan kerjaya tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah dengan sisi-sisi yang diberikan oleh kaunselor dapat membantu tuan-tuan memperbaiki pembangunan kerjaya, mendapat mencegahkan apa-apa kemungkinan perkara-perkara yang berlaku, dan juga dapat memulihkan motivasi tuan-tuan dan puan-puan. Dan insya-Allah balik daripada sisi kaunseling, tuan-tuan akan menjadi seorang pekerja ataupun seorang penjawat awam yang lebih membangunkan diri, lebih maju dan lebih dapat meningkatkan kecekapan. Jadi sehubungan dengan itu, jangan takut dengan sisi kaunseling. Maka jangan bezakan antara kaunseling dan tata tertib. Tata tertib ini kalau kita melanggar peraturan, maka dia akan dikenakan hukuman. Dikenakan hukuman. Jadi ada separuh ketua jabatan yang masih lagi sayang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sehubungan dengan itu, diminta tuan-tuan dan puan-puan dapat membangunkan diri, membangunkan kerjaya,
memulihkan keadaan supaya menjadi perkhidmatan awam yang begitu cemerlang. InsyaAllah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.